Okay, so untuk hari ini, untuk hari ini kita akan pergi pada sambungan yang minggu lepas. Kalau ingat balik semula minggu lepas, saya dah terangkan tentang beberapa fungsi ataupun penggunaan fungsi input dengan output. Okay, iaitu bagaimana kita nak menggabungkan kod segmen, string, okay, kalau katakan integer, okay, dan juga float, bagaimana kita nak menulis fungsi input dan juga fungsi output. Okay, dah tengok dekat mana kesalahan, okay, kesalahan-kesalahan yang kalau kita buat dan bagaimana hendak diperbaiki. Okay, jadi untuk hari ini kita akan lihat penggunaan method pada string. Okay, penggunaan method ni macam cara kita manipulate lah, cara kita memanipulasikan jenis data string ni supaya mudah untuk kita menulis kod atau cara Python di dalam komputer. Okay, okay, so kita teruskan. Kenapa ni tak boleh nak jalan? Okay, so pertama sekali, okay, kalau awak biasa menggunakan Microsoft Word, biasa guna Microsoft Word kan? Okay, biasa menggunakan Microsoft Word. Okay, kalau awak nak menulis tu kadang-kadang dalam satu perenggan tu mungkin tak semua nak katakan dalam satu baris tu awak nak jadikan dia huruf besar. Okay, selalu yang kita buat, ini kalau katakan yang tak biasa gunakan lah kan. Okay, yang biasa kita buat kalau dekat dalam words kita akan padam semua sekali kan. Contoh kalau katakanlah okay, perkataan ni menukarkan string kepada pelbagai bentuk kes. Okay, katakan saya nak tukarkan, okay, nak tukarkan perkataan ini ataupun ayat ini, nak jadikan dia semua huruf besar. Okay, bila kita nak jadikan semua huruf besar, kadang-kadang apa yang kita buat, kita akan padam semua sekali. Kemudian kita akan tarik balik semula. Betul tak? Kan? Okay, selain itu yang biasa kita buat. Okay, itu yang biasa kita buat kalau kita menggunakan aplikasi, contoh kalau gunakan Words ke, gunakan PowerPoint ke. Okay, tapi sebenarnya ada cara bagaimana kita boleh kita boleh kenapa dia tak datang balik semula. Maksudnya kita boleh menggunakan cara yang mudah. Okay, itu kalau katakan dalam Microsoft Word. Okay, even dekat dalam Python pun kita boleh menukarkan. Okay, kita boleh menukarkan perkataan kepada pelbagai bentuk kes. Okay, menukarkan perkataan kepada pelbagai menukarkan perkataan string kepada pelbagai bentuk kes. Saya tak share ke? Sekejap. Oh, saya dah terpadam tadi. Okay, sorry. Okay, terima kasih Nadira. Saya tak perasan. Patutlah saya terpelik kenapa tiba-tiba banyak sangat gambar awak kat sini. Okay. Okay, saya ulang balik semula. Okay, selalunya. Nampak ni bentuk. Okay, saya ulang balik semula. Selalunya kalau kita nak tukarkan perkataan, okay, perkataan macam yang ini, saya nak letakkan dia, maksudnya nak jadikan dia sebagai huruf besar. Selalu contoh kalau katakan perkataan menukarkan ni saya nak, huruf kes ni saya nak jadikan huruf besar. Okay, selalu apa yang kita buat, kita akan padam semua sekali dan kita akan tulis balik semula. Kan? Okay, kita akan tulis balik semula. Sama juga kalau katakan kita nak jadikan huruf kes tu, dia punya huruf C saja huruf besar. Selalunya kita akan sama ada kita padam ataupun kita tukar satu-satu. Okay? Okay, tetapi kalau dekat dalam Microsoft Word, sebenarnya dia ada kaedah dia sendiri macam mana kita nak tukarkan. Okay, bukan hanya dalam Microsoft Word sahaja, tapi dekat dalam PowerPoint pun boleh juga. Okay, di mana ini kita panggil sebagai case. Okay, case. C-A-S-E, bukan case macam
kes yang kita dengar biasalah. Kes ni dia merujuk kepada daripada huruf tu. Okey, kepada huruf. Okey, di mana kalau dalam Python, cara bagaimana kita nak menukarkan, sebagai contoh, pemboleh ubah nama. Maksudnya nama ni kita nak dia punya diwakilkan Siti Aminah binti Ismail. Maksudnya dia diwakilkan kepada pemboleh ubah nama. Jadi bagaimana cara kita nak menulis dalam Python supaya dia punya dia punya output dia, kita nak dia keluar sama ada semua huruf besar macam ni. Contoh daripada yang awal, yang asal Siti Aminah binti Ismail, nama dia macam ni. Dah ada arahan di mana kita boleh menghasilkan Siti Aminah semua perkataan berhuruf besar. Ataupun semua berhuruf kecil. Ataupun ada gabungan, ada huruf besar dengan huruf kecil dekat situ kalau awak tengok. Ataupun hanya pada pangkal perkataan saja yang berhuruf besar, dan ataupun hanya pada perkataan pertama sahaja yang berhuruf besar. Kalau dalam Microsoft Word, semua huruf besar kita panggil sebagai uppercase. Uppercase. Kalau kata semua huruf kecil, kita panggil dia sebagai lowercase. Manakala bentuk yang macam ni kan. Maksudnya kalau yang asal Siti Aminah binti Ismail. Kalau awak tengok dekat sini, yang huruf besar adalah huruf S. Nampak tak? Saya tukarkan warna dia. Yang mana huruf S, yang huruf A ni huruf besar. Kemudian B ni pun huruf besar. A ni pun adalah huruf besar. Bila kita dalam Microsoft Word atau dekat dalam Microsoft PowerPoint, bila kita gunakan arahan toggle case. Toggle case, maksudnya semua perkataan yang berhuruf besar dia akan jadi kecil. Manakala perkataan yang huruf kecil pada yang dia punya data asal, dia akan jadi huruf besar macam ni. Saya tunjukkanlah. Contoh kalau katakan saya nak gunakan toggle case. Kalau kita tengok dekat sini, yang huruf besar adalah huruf M dengan huruf C. Kalau saya gunakan toggle case, menggunakan Microsoft, kita boleh pilih kat sini lah. Ada pilihan sentence, lower, upper, capitalize each word ataupun toggle case. Bila saya pilih toggle case, awak tengok automatic automatic, nampak tak? Toggle case maksudnya huruf M. Huruf M yang tadi adalah huruf besar, dia jadi huruf kecil. Manakala huruf-huruf yang lain, perkataan lain yang daripada awal adalah huruf kecil, dia jadi huruf besar. Itu yang dipanggil sebagai toggle. Dia macam terbalik lah. Terbalik daripada yang asal. Kemudian untuk capitalize each word. Capitalize each word maksudnya dia akan dia akan apa saya nak kata dia akan menjadikan huruf pertama sebagai huruf besar sahaja. Huruf yang pertama sahaja. Huruf yang pertama dia akan jadi huruf besar. Sebagai contoh macam ni kan. Bila saya pilih arahan untuk capitalize each word. Kita pilihlah kat sini. Ini kalau menggunakan Microsoft Word saya tunjukkan satu-satu dulu. Capitalize each word. Awak boleh tengok dekat sini. M huruf pertama, S huruf pertama, K huruf pertama, P huruf pertama, B huruf pertama dan juga C huruf pertama. Bagi setiap perkataan dia akan jadi yang huruf besar lah. Maksudnya dia akan capital. Jadi capital letter lah. Sebab tu dia kata capitalize each word. Maksudnya perkataan yang pertama sahaja. Huruf yang pertama dalam satu perkataan. Kemudian yang kelima, sentence case. Sentence case merujuk kepada hanya perkataan yang pertama dalam satu ayat saja yang dia akan jadi huruf besar. Contoh macam ni lah. Saya tunjuk biar awak nampak sentence case. Tengok pada huruf pertama saja huruf M. Yang lain dia akan jadi huruf kecil. So itu penggunaan dekat dalam Microsoft Word.
Okay, sebenarnya kalau dekat dalam Python pun kita boleh buat arahan tu. Sebab sekarang ni kita bukan menggunakan aplikasi tau. Okay, macam awak ni sebenarnya awak yang akan membina statement kod atau cara sebab tu awak nak kena tahu. Okay, contoh kalau katakan awak nak minta pengguna untuk masukkan nama dia menggunakan huruf besar. Kan? Masukkan huruf besar maksudnya awak kena setkan awal-awal apa punya coding. Okay, maksudnya nama tu dia mesti huruf besar. Okay, jadi arahan dia adalah, okay, kita ada dua dekat sini. Okay, yang pertama dengan yang kedua ni. Okay, so sebenarnya kaedah yang betul adalah kaedah yang kedua. Yang kedua yang betul. Okay, yang pertama ni salah. Ni saya nak buat huruf pangkah ni. Pangkah. Kejap. Okay, yang betul yang ini. Yang ini salah. Okay, yang ini salah Okay, yang ini salah. Tak boleh pula. Okay, yang ini salah. Ini tak betul lah ni. Okay, yang pertama ni salah. Tak boleh. Okay, yang pertama ni salah. Okay, maksudnya bila kita nak buat huruf besar, kita akan letakkan nama pemboleh ubah dekat depan. Okay, diikuti dengan tanda titik. Jadi saya padam layar ni, yang salah Okay, diikuti dengan tanda titik. Okay, kemudian kita letakkan kurungan dekat hujung sekali. Okay, itu adalah bagaimana cara kita nak memberikan arahan. Okay, supaya sama ada huruf besar ke semua sekali, okay, huruf kecil dan sebagainya. Okay, kita cuba tengok dekat dalam Python macam mana Okay, boleh nampak semua ni? Okay, saya tunjukkan. Okay, so katakan pertama sekali dia punya pemboleh ubah adalah pemboleh ubah nama. Okay, pemboleh ubah nama. Okay, dia punya elemen yang ada katakan Siti Aminah binti Ismail. Okay, so sekarang kalau katakan kita nak jadikan dia huruf besar. Kita nak dia output dia adalah huruf besar. So kita just letakkan dia punya penyataan arahan dia adalah nama. Nama maksudnya kita panggil dia punya pemboleh ubah nama lah. Okay, nama. Okay, dot apa. Apa dan tanda kurungan. Tanda kurungan maksudnya nama yang akan dipaparkan. Okay, so kita akan dapat Siti Aminah binti Ismail. Sebab kita menggunakan arahan nama apa. Okay, kalau katakan nak huruf kecil. Okay, so kita gunakan arahan nama lower. Okay, kurungan. Dapatlah huruf kecil semua sekali. Okay, kalau katakan orang kata nak swap nak jadikan toggle, nak terbalikkan yang huruf besar jadi huruf kecil jadi huruf besar, kita gunakan dia punya arahan swap case. Okay, swap case tu kalau dalam Python. Kalau dekat dalam Microsoft Word, kita panggil dia sebagai toggle case. Okay, dekat dalam Python kita panggil sebagai swap case. Okay, kita cubalah. Okay, nama dot swap. Swap maksudnya dia tukar. Swap bukan swap test yang macam kita buat untuk COVID itu lain. Ni swap, SWAP. Dia lain. Bunyi dia macam sama tapi lain. Okay, swap case. Okay. Okay, so bila kita buat swap case, okay, dia tukarkan yang asal daripada yang asal ni. Okay, dia akan dapat S huruf kecil. Asal adalah huruf besar. Okay, bila kita gunakan swap case, S sekarang jadi huruf kecil. Okay, ITI ni. ITI pada awalnya adalah huruf kecil. Okay, tapi bila kita gunakan swap case, dia jadi huruf besar. Okay, dan sama jugalah untuk yang keempat ni. Nama dot title. Okay, dalam kurungan. So kita dapat dia samalah. Title masih sama dengan yang asal kan. Sebab yang asal memang macam ni lah. Yang asal memanglah huruf besar untuk Siti, huruf besar untuk Aminah A ni. Kemudian B huruf besar dan juga I huruf besar. Okay. Akhir sekali kita cuba gunakan nama dot capitalize. Okay, kita nak hanya perkataan pertama saja, huruf pertama saja yang berhuruf besar. Yang lain semua sekali huruf kecil. Macam tu. Okay.
Okay, so boleh nampak penggunaan string. Maksudnya kita menggunakan arahan pada string. Ini lebih kepada ayat sebab dia lebih kepada ayat. Okay, bagaimana kita boleh menukarkan string kepada pelbagai bentuk case. Okay, jadi kita tak perlulah orang kata beri arahan yang panjang lebar sangat kepada pengguna. Masukkan guna huruf besar. Jadi tak perlu. Sebab kita dah siapkan arahan. Okay, arahan maksudnya bila dia masukkan saja nama, okay, dia type saja, paparan automatik akan keluar huruf besar. Jadi tak perlu dia masukkan, kita beri arahan kepada pengguna masukkan guna huruf besar. Okay, so itu tak perlu. Okay, itu maksudnya kelebihan bila kita gunakan arahan string yang lebih mudah untuk pelbagai bentuk case. Okay, okay, boleh faham yang ni? Boleh tak? Boleh cikgu. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, kalau tadi kita cuma memaparkan bagaimana hendak hendak menukarkan. Okey, menukarkan perkataan sama ada huruf besar, huruf kecil dan sebagainya. Okey, ada juga satu arahan yang kita boleh gunakan dalam Python, okay, untuk mencari bilangan aksara. Okay, contoh kalau katakanlah macam nak buat arahan untuk mengira bilangan perkataan dalam petikan, kan? Okay, jadi sebenarnya kita boleh menggunakan arahan dalam Python untuk mengira. Tak perlulah kira satu-satu. Okay, dia ada arahan. Okay, iaitu arahan dia adalah len. Okay, sebagai contoh nama nama tadi kita gunakan contoh yang sama. Nama Siti Aminah binti Ismail. Okay, jadi kita tak perlu kira satu-satu untuk mengetahui ada berapa perkataan ataupun bilangan aksara yang ada pada pemboleh ubah nama ni. Pemboleh ubah nama ni untuk Siti Aminah binti Ismail ni ada berapa dia punya bilangan aksara. Okay, jadi kita boleh menggunakan arahan len sahaja. Okay, sebagai contoh, kalau boleh lihat kat sini, kita masih menggunakan data yang sama Okay, saya cuma beri arahan len nama. Len nama, automatik dia akan paparkan 24. Kenapa 24? Kenapa 24? Betul ke 24? Cuba kita kira Siti Aminah binti Ismail ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ada 21. Kenapa dekat sini jawapan dia 24? Siapa boleh beritahu saya? Sebab space pun dia kira. Bagus. Sebab space pun dia dikira juga. Sebab antara I dengan A ni kan ada space kan? Tadi 21 kan? 21, 22. Antara H dengan B pun ada satu space. Dah 23. Betul? Okey, kemudian antara I dengan I pun ada satu space lagi. So 24. Okey, maksudnya untuk perkataan ini kita bukan hanya mengira jumlah huruf, tapi kita kena kira sekali jumlah dia punya space tu. Dia masih dikira dalam ruang ingatan dekat dalam ruang ingatan. Okey, sebab tu dia jadi jawapan dia 24. Okey. So tak perlu kita nak kira ada berapa perkataan kan? Okey, maksudnya dengan menggunakan arahan len, okey, maksudnya kita boleh terus mendapatkan bilangan aksara pada nama, pada pemboleh ubah nama. Okey, contoh kalau katakan saya tukar dekat atas ni saya tukar. Okey, contoh saya buat nama lain pula lah. Okey, katakan dekat atas tu Siti Aminah binti Ismail kat sini saya tak boleh ubah terus kat sini. Saya kena buat yang arahan lain. Okey, contoh buku. Hobi Hobi sama juga dengan saya suka membaca buku cerita. Okay. Jadi saya cuma beri arahan len hobi untuk tahu ada berapa jumlah
jumlah aksara, bilangan aksara dekat dalam hobi ni. Maksudnya senang kan? Kita tak perlu nak kira satu-satu. Kita hanya menggunakan arahan len sahaja. Okey, itu yang pertama. Okey, kalau yang pertama tadi kita nak mencari bilangan aksara. Okey, selain daripada kita boleh mencari bilangan aksara, kita juga boleh memecahkan ayat kepada perkataan. Contoh macam Siti Aminah binti Ismail ni, ada berapa perkataan ni yang berbentuk Siti Aminah binti Ismail? Ada? 1, 2, 3, 4. Okey, maksudnya ada 4 kumpulan kan? Okey, maksudnya kita boleh pecahkan Siti Aminah binti Ismail kepada 4 kumpulan. Okey, di mana arahan untuk kita memecahkan dalam satu ayat kepada kumpulan adalah menggunakan arahan split. Dekat sini. Dia ada dia punya nama tu. Okey, nama dia adalah split. Okey, so kita bolehlah. Okey, contoh kalau katakan untuk dia punya pemboleh ubah yang pertama. Okey, nama dot split. Okey. Kita boleh nampak. Okey, Siti dia akan pecahkan kepada satu kumpulan. Okey, Aminah dalam satu kumpulan, binti dan juga Ismail. Okey, itu kalau katakan untuk yang pertama tadi, pemboleh ubah untuk nama. Okey, saya juga boleh buat untuk pemboleh ubah yang kedua, hobi kan? Jadi saya buatlah hobi dot split. Okey. So dia akan pecah kepada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, hanya dengan menggunakan arahan yang ringkas sahaja. Okey, hanya menggunakan arahan yang ringkas iaitu len dan juga split. Okey. Okey, so itu yang kedua. Tadi yang pertama kan yang tentang kes, yang kedua. So kita akan pergi kepada yang ketiga. Okey, yang ketiga. Okey, selalunya kalau dalam Word ataupun dalam PowerPoint, kita boleh meletakkan, kata kita boleh manipulate maklumat tu, sama ada kita nak letakkan kedudukan dia berada di tengah-tengah ke macam ni kan. Contoh macam saya ada jadual kan. Okey, kalau boleh lihat dekat sini, yang bahagian tengah ni semua maklumat berada di tengah-tengah. Kan? Okey, yang sini semua sekali maklumat dia akan rapat ke sebelah kiri. Okey, manakala untuk yang sebelah sini pula dia akan rapat ke sebelah kanan. Okey, di mana kalau dekat dalam Microsoft, okey, kalau ke belah kiri kita panggil sebagai left justify. Okey, kalau ke sebelah kanan kita panggil sebagai right justify. Kita tahulah penggunaan dia macam ni, kan? Okey, contoh kalau macam ni kita panggil sebagai align left. Dia akan semua perkataan akan pergi ke sebelah kiri. Okey, manakala yang ini adalah dia akan align right. Okey, maksudnya dia akan susun kedudukan semua sekali perkataan berada di sebelah kanan. Okey, manakala yang tengah-tengah ni maksudnya dia adalah center. Kedudukan dia di bahagian tengah. Maksudnya di bahagian tengah. Itu kalau menggunakan Microsoft Word. Okey, untuk untuk Python dia punya arahan yang ini, yang dalam kotak warna hijau ni. Okey, yang kotak warna hijau. Okey. Okey, sebagai contoh. Okey, saya tunjukkan dekat sini. Okey. Subjek sama juga dengan asas sains komputer. Okey, kemudian saya nak left justify. Okey, so strategi arahan dia adalah subject dot L. Dekat sini sebenarnya L Dia punya tulisan tu sebenarnya adalah L yang ni. Okey, subject dot L just. Okey. Just J-U-S-T. Okey, kemudian yang dalam kurungan ini. Okey, dalam kurungan 20 tu macam dia punya jarak lah. Okey, kita boleh ubah. Okey, mungkin kalau kita nak tengok saya tak letak 20 sebab 20 saya tengok dia macam tak cantik sangat. Saya tunjuk dulu. Kita tengok yang 20 dulu macam mana hasil dia. Okay. Ini kalau yang kita gunakan dekat dalam di 20. Okey, contoh kalau katakan saya tukar. Saya tukar subject dot
L just. Okay, katakan saya buat 40. Kita tengok apa hasil dia. Nampak tak beza dia? Kalau 20 ni jarak dia kan ada ruang dia kan banyak kan. Kalau katakan 40 ni ruang dia banyak. Okay, tapi kalau 20 tu ruang dia macam sikit je. Okay, itu kalau kita menggunakan arahan untuk L just. Okay, kalau kita gunakan arahan right just, yang sama je. Maksudnya tapi kita boleh tengok dia punya perbezaan dia. Okay, kalau tadi kita gunakan arahan untuk L just, okay, sekarang kita gunakan subject dot R just. R merujuk kepada right. Right sebelah kanan. Okay, kita ambil contoh dulu 20. Nampak? Kan? Kalau yang ini tadi yang atas contoh yang pertama tadi kita gunakan left justify. Okay, yang ini contoh yang ketiga adalah right justify. Okay, sekarang kita cuba buat right justify untuk dia punya size dia 40 pula. Okay, subject dot R just dalam kurungan 40. So kita boleh nampak beza dia. Kan? Okay. Dan yang akhir sekali kita cuba buat untuk center pula. Okay, subject dot center 20. Okay, kalau 20 macam ni. Okay, center sekejap betul ke arahan center ni. Sekejap. Okay, kita tengok yang arahan untuk center. Itulah subject dot center 20. Okay, kita buat pula subject dot center 40 pula. Okay. So boleh tengok perbezaan dia. Okay, bila di tengah-tengah, okay, yang ini adalah contoh untuk center. Okay, contoh 2 dengan 1 dengan 2 contoh untuk left justify, maksudnya dia akan pergi ke sebelah kanan, sebelah kiri. Okay, contoh 2 dengan 3 dengan 4, okay, maksudnya dia adalah right justify. Okay, dan contoh 5 dengan 6 adalah untuk center. Okay, maksudnya dia punya kedudukan perkataan itu berada pada di tengah-tengah. Okay, di mana kita nak gunakan contoh mungkin kalau katakan kita nak buat tajuk kan. Jadi tak payahlah orang kata bila kita nak menulis tu kita kena tekan spacebar banyak kali. Kita tak perlu gunakan spacebar banyak kali. Selalu kalau dalam Word kita nak bergerakkan kita punya cursor tu, okay, kita gunakan spacebar. Kan? Okay, tapi ada cara kalau kita dalam Word kita boleh menggunakan tab. Kita boleh menggunakan tab. Nampak tak? Itu fungsi dia. Beza dia. Okay. Okay, itu adalah yang ketiga. Okay, maksudnya apa yang saya nak ajar tentang yang ketiga pada awak tadi. Okay, kalau tadi saya cuma beri contoh tentang perkataan saja kan. Okay, tentang perkataan. Okay, sekarang kita cuba tengok contoh menggunakan simbol. Menggunakan simbol. Contoh macam ni. Okay, meletakkan perkataan yang sama di sebelah kanan, di tengah-tengah ataupun di bahagian kiri. Kalau tadi saya cuma tunjukkan perkataan saja kan. Okay, tapi sekarang ni contoh kalau kita nak buat bentuk lah, kita nak buat corak kan. Kita nak buat corak, okay, supaya boleh membentuk corak yang cantik. Contoh macam ni dia macam bentuk pokok Okay, contoh macam bentuk pokok. Jadi kita boleh berikan arahan untuk kita menghasilkan paparan. Okay, so ini adalah code segment. Okay, manakala yang ini adalah dia punya output. Okay, yang ini dia punya code segment, yang ini adalah output. Okay, maksudnya yang pertama ini adalah contoh untuk dia paparkan supaya dia boleh berada di tengah-tengah. Okay, kalau awak tengok ni print, okay, print 1 bintang. Dia punya arahan yang pertama ni adalah print 1 bintang. Okay, saya buka file baru Okay, kita cuba tengok print. Okay. Apa arahan dia tu kejap. Okay, bintang. Okay, and then ada lagi tanda. Bintang, bukan tanda 1, tanda 2. Bintang. Okay, 1. Then center. Okay. 10.
Okey. Itu dia cuma dia akan print satu. Bila kita bintang satu, maksudnya dia akan print satu bintang saja ni. Okey, kemudian kalau katakan untuk bintang yang kedua, kita cuma tukarkan sajalah. Okey, katakan saya copy dulu. Okey, yang ini saya tukarlah. Okey, kalau dua lah. Saya tukar dua. Yang ini, sorry. Bintang 3. Yang ini adalah bintang 4. Dan yang akhir sekali adalah bintang 5. Okey, maksudnya kita nak, maksudnya dia akan cetak. Arahan pertama ni dia akan cetak sekali. Kali dengan satu. Satu bintang ni maksudnya satu bintang. Yang bintang dalam yang tulisan warna hijau ni maksudnya yang dia akan dipaparkan. Maksudnya yang bintang yang berwarna hijau ni maksudnya yang akan dipaparkan nanti. Okey, yang bintang star satu ni maksudnya dia akan kali satu, darab satu. Berapa kali? Okey, maksudnya star 2 ni maksudnya dia darab 2. So hasil dia adalah 2 kali. Star 3 yang warna hitam ni maksudnya dia akan darab 3 kali. So dia akan jadi 3 kali lah. Okey, mana kali yang 4 maksudnya dia akan keluarkan 4 kali. Okey, darab 5 maksudnya dia akan keluarkan 5 kali. Awak jangan confuse pula jangan keliru dengan star. Nampak macam sama tapi dia lain. Fungsi dia lain. Okey, yang warna hijau tu maksudnya yang akan dipaparkan. Boleh nampak kan? Yang warna hijau ni yang akan dipaparkan. Tapi yang ini maksudnya dia akan darab berapa kali dia akan paparkan. Okey, kita cuba tengok. Saya save dulu. Okey, saya save dulu. Simpan dekat mana yang kita nak letak. Okey, ni saya buatlah semua sekali latihan Python saya. Okey, form tu katakan saya bagi nama star lah. Okey, star. Okey, bila saya run. Okey. Okey. Saya padam dulu lah. Tak nampak Okey. F5. Okey, nampak? Kenapa dia keluar jadi macam ni Sekejap. Kenapa dia jadi sengit Sekejap. Okey, saya save. Oh, sama juga. Sepatutnya dia tengah-tengah Dia ada masalah pula kat sini. Sepatutnya dia akan keluar macam ni tadi ni. Semua sekali berada di tengah-tengah. Okey, sepatutnya dia akan berada di tengah. Okey, itu untuk center. Okey, kalau untuk justify, kita just tukar je lah. Okey, kalau justify maksudnya kita kalau nak belah kanan, kita tukarkan kepada R just. Semua sekali kita tukar jadi R just. Okey. Daripada center, kita tukar kepada R just. Kita boleh tengok dia punya perubahan lah. Okey. Control V. Save semula. Dan kita run, tengok apa dia punya. Nampak? Kan? Dia dapat macam ni sama. Dia susun semua sekali berada di sebelah kanan. Maksudnya susunan sebelah kanan maksudnya dia punya susun macam ni lah sebelah kanan. Kan? Jadi macam separuh pokok. Okey, kalau sebelah kiri kita tukarlah. Tukarkan daripada R kepada L. Daripada R kepada L, kita dapatlah susunan dia sebelah kiri. Okay. And run. Okay, nampak. Sorry. Okay, yang ini sebelah kanan. Yang ini sebelah kiri. Okay, maksudnya kita boleh manipulate. Kita boleh memanipulasikan arahan dalam Python untuk menghasilkan bentuk-bentuk lah. Ini contoh kalau macam dekat coding kita jadi macam hiasan lah, lebih kurang macam tu. Okay. Okay. Boleh tak? Boleh faham tak apa yang saya cakap tadi ni? Boleh yang saya terangkan tadi boleh faham tak? Boleh kelas? Boleh cikgu.
Boleh Okey, kalau tak faham boleh bertanya terus boleh interrupt. Okey, kalau tak jelas. Okey, tapi saya rasa saya dah terangkan satu demi satu. Okey, nanti lepas ni saya nak minta kamu buat latihan latihan macam biasalah. Latihan ini nanti kamu buat dekat dalam buku latihan. Tulis tangan dekat dalam buku latihan, tapi kalau awak nak semak, awak boleh gunakan awak punya aplikasi Padroid nak semak. Okey. Okey, maksudnya yang pertama ada 4 kat sini. Ada 4 latihan. Okey, yang pertama, soalan pertama saya nak kamu namakan awak punya file sebagai huruf besar. Namakan file bila awak dah buat tu nanti simpan awak punya file dengan nama huruf besar .python. Okey, apa yang awak perlu buat? Okey, maksudnya arahan untuk meminta pengguna masukkan nama. Jadi ini awak kena tulislah apakah fungsi input untuk meminta pengguna memasukkan nama. Okey, kemudian memaparkan output nama dalam huruf besar. Okey, kemudian daripada senarai tadi kira bilangan huruf. Ada contoh sebenarnya saya dah tunjukkan macam dekat atas ni. Kan? Ini maksudnya dia masukkan nama lah. Meminta pengguna masukkan nama. Tapi ni dia cuma tuliskan nama saja, tapi awak kena dia punya dalam arahan tu awak minta pengguna untuk masukkan nama. Okey, kemudian yang soalan yang kedua. Soalan yang kedua dia lain sikit lah. Okey, kalau tadi huruf besar, soalan yang kedua nanti awak kena buat huruf kecil. Okey, maksudnya namakan file sebagai title case. Okey, sama juga macam tadi, meminta pengguna masukkan nama. Kemudian arahan awak juga perlu ada untuk memaparkan output nama di mana setiap perkataan dimulakan dengan huruf besar. Okey, akhir sekali kira bilangan huruf. Okey, maksudnya awak kena buat arahan macam mana nak supaya boleh keluarkan paparan nama. Okey, agak-agak boleh buat tak ni? Agak-agak boleh buat tak ni? Ke saya nak tunjukkan satu contoh? Macam mana? Tunjukkan contoh. Okey, tapi bukan soalan ni saya buat soalan lain. Tapi contoh yang lebih kurang samalah. Okey, nanti awak boleh belajar lah macam mana nak buat. Okey. Okey, macam mana cara kita nak minta pengguna masukkan nama? Apa fungsi input yang kita boleh buat? Nama. Apa pun boleh ubah yang sesuai untuk nama? Untuk supaya boleh masukkan nama. Apa pun boleh ubah yang sesuai? Pun boleh ubah apa? Buku, hobi, umur, apa dia? Yang mana sesuai untuk pengguna memasukkan nama? First kali kita kena pilih dia punya pun boleh ubah. Apa dia? Fatihah. Nama. Tulislah nama. Okey, nama. Maksudnya kita kena pilih nama pun boleh ubah yang sesuai dulu. Okey, kemudian arahan supaya dia memasukkan, kita minta pengguna masukkan nama. Kita kena start daripada apa? Perkataan apa? Input. Yes, input dalam kurungan. Dalam kurungan. Dekat sinilah kita beri arahan kepada pengguna. Apa dia? Masukkan nama anda. Kan? Masukkan nama anda. Betul tak? Betul ke tidak? Betul. Okey, kemudian itu dah pada syarat yang pertama kan. Okey, itu nombor 1, meminta pengguna memasukkan nama. Jadi inilah arahan bila kita minta pengguna untuk memasukkan nama. Okey, kemudian nombor 2 dia kata apa? Memaparkan output di mana setiap perkataan dimulakan dengan huruf besar. Ini saya tak nak huruf besar. Ini contoh kalau katakan saya nak contoh yang ke berapa Okey, kita ada uppercase, kita ada lowercase. Saya nak contoh lowercase lah. Saya nak contoh lowercase. Contoh maksudnya dia akan memaparkan nama dengan huruf kecil katakan. Okey, saya ubah sikit. Okey, kalau tadi huruf besar kan. Okey, memaparkan output nama dalam huruf besar. Tapi saya nak huruf kecil, saya nak huruf besar. Okey, jadi apa arahan dia untuk paparkan? Apa dia? Apa arahan dia? Untuk papar. Untuk papar apa? Okey, print.
Okay, print. Apa yang kita nak print? Kita nak print apa? Nama. Nama anda. Ialah. Okay, ialah apa dia? Okay, dia kena tambah dengan, maksudnya kita akan gabungkan. Kita akan gabungkan, maksudnya ini paparan dia yang akan keluar. Okay, so dia akan gabungkan dengan nama ni. Yang kita akan panggil kan? Kita akan panggil nama. Okay, kita nak huruf besar ke huruf kecil saya nak buat ni? Besar. Saya nak huruf kecil. Kalau huruf kecil, apa arahan dia? Kalau huruf kecil, apa arahan untuk huruf kecil? Low? Lower lower. Okay, maksudnya saya nak huruf kecil semua sekali. Saya tak nak huruf besar. Kalau contoh latihan ni dia suruh awak paparkan huruf besar. Tapi sebab saya nakkan dia keluar dengan huruf kecil. Kan? Okay. Okay, kemudian okay, kita tutup. Okay, kemudian yang ketiga dia kata apa? Okay, dia suruh kira bilangan huruf. Jadi kita kena cetak lah. Print. Okay. Bilangan huruf. BAN. Huruf dalam nama. Nama ialah. Okay. Ialah apa dia? Maksudnya kita kena, kalau nak kira kita gunakan arahan apa? Len. So kita kena tambah. Okay, string. Kemudian dalam kurungan len. Okay, len, kita nak lenkan apa? Kita nak kira apa? Nama. Nak kira, so kita panggil lah nama. Ini yang kita panggil ni, maksudnya kita akan kira nama ni. Len ni maksudnya dia akan kira nama yang ada dekat, yang awak masukkan tadi. Okay, and then kena tutup semua sekali. Kita ada berapa kurungan ni? Ada satu, pembuka ada satu, ada dua, ada tiga. Bila ada tiga kan? Bila ada tiga ni, 1, 2, 3. So make sure dekat hujung ni mesti ada 3. 1, 2, 3. Okay. So dah selesai. Okay, dah selesai, kita cuba save. Okay, save, kita run. Okay, katakan saya masukkan nama saya. Nama saya lah kan? Nama saya. Kan saya masuk Fadzililah. Binti Yusof. Saya masukkan nama saya Nampak tak? Saya masukkan huruf besar kan? Tapi dipaparkan huruf kecil. Nampak tak? Kan? Okey, kemudian dikira. Dia dah kira siap-siap. Okey, ada 20. So bila kita kira dekat sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, betul lah 20. Kan? Nampak tak? Nampak tak kelas? Nampak. Boleh nampak kan? Okey, so kalau macam saya nak ubah saya nak ubah dekat sini macam mana saya nak ni Okey ni. Saya jarakkan sikit. Saya save, saya run balik semula. Nama siapa nak buat ni? Siapa ada kat sini? Lu Huijuan ada tak? Lu angkat tangan. Huijuan ada tak? Ada. Okey, kita bagi nama dia pula. Loohuijuan. Automatic. Okey, walaupun saya masuk huruf besar tapi dekat sini dia kurang huruf kecil. Okey, dia set kira. Dia punya len maksudnya bilangan huruf. Okey, dalam nama Lui Hui Juan adalah 12. Okey? Nampak tak? Okey, so nanti saya nak awak gunakan contoh yang saya tunjukkan tadi, awak buat untuk latihan 1 dengan latihan 2. Okey, sama je. Untuk latihan 1 dia kira berapa? Huruf besar kan? Okey, manakala latihan 2, sekejap Kalau latihan 1 huruf besar, latihan 2 dia title case. Okey, hanya
pada perkataan permulaan saja. Maksudnya setiap perkataan dimulakan dengan huruf besar. Okey, contoh kalau kan tadi saya masukkan nama saya F kan. Maksudnya perkataan F itu mesti huruf besar. B itu mesti huruf besar. Y itu mesti huruf besar. Okey, so kita gunakan title case. Okey, sama juga kena kira bilangan huruf. Itu untuk soalan yang kedua. Okey, soalan yang ketiga, cetak bintang. Okey, kalau contoh yang saya buat tadi, kita cuma cetak apa ni? Cetak katakan macam pokok kan? Okey, macam pokok. Tapi dekat sini nanti awak cuba manipulate. Okey, macam mana cara kita nak apa ni? Nak membina. Okey, membina satu, okey, paparan segmen kod yang akan memaparkan bintang dia akan memaparkan bintang. So itu awak kena create lah. Okey, tengok balik semula contoh yang saya tunjukkan tadi, itu soalan nombor 3. Okey, kemudian soalan nombor 4. Ada 4 soalan. Okey, soalan nombor 4. Kita namakan sebagai fail maklumat di mana ada 4 perkara yang awak kena buat. Ini senang je. Contoh macam yang ni juga maksudnya awak manipulate contoh yang saya tunjukkan. Pertama sekali meminta pengguna memasukkan nama. Yang kedua meminta pengguna memasukkan umur. Yang ketiga meminta pengguna memasukkan hobi. Dan yang keempat mencetak semua maklumat. Okay, maksudnya semua maklumat nama, umur, hobi tu kena paparkan. So dekat situ ada 6 lah. 6 dia punya arahan dia. Okay, 3 arahan untuk input. 3 arahan untuk output. Jadi awak kena create balik semula. Okay, so itu adalah latihan untuk topik yang pertama ni lah. Okay, topik yang pertama. Okay, jelas tak? Jelas tak? Boleh saya teruskan? Boleh. Boleh Okay. Seterusnya kita akan masuk kepada topik yang berikutnya adalah bagaimana cara kita nak menghadkan titik perpuluhan. Ini lebih kepada kepada matematik Saya tak silap saya masa ujian hari tu saya ada bagi soalan latihan macam ni kan? Masa peperiksaan pentaksiran hari tu. Betul tak? Yang mengira BMI. Ingat lagi ke dah tak ingat dah? Okey, kalau tak ingat saya tunjukkan balik semula lah. Okey, bagaimana kita menghadkan titik perpuluhan. Dah tak ingat tak apa, saya ingatkan balik semula. Okey, kalau dalam matematik, kalau katakan secara manual, kita akan tengok kan sama ada awak buat soalan matematik kan, nak menulis jawapan awak kepada 2 titik perpuluhan ataupun kepada 3 titik perpuluhan. Okey, sama juga kalau dalam kita membuat atau cara menggunakan pengaturcaraan Python, sebenarnya kita boleh setkan siap-siap supaya jawapan itu dia akan keluar dalam bentuk sama ada 2 titik perpuluhan ataupun 3 titik perpuluhan dan sebagainya. Tapi selalunya kita akan buat kepada 2 lah. Okay, even kalau dalam matematik pun awak biasa akan menulis jawapan paling akhir adalah dalam 2 titik perpuluhan. Okay, dia ada 2 kaedah sebenarnya untuk menulis. Okay, menulis jawapan yang diberi oleh pengguna dalam titik perpuluhan, iaitu yang pertama sekali kita menggunakan arahan format. Okay, kita menggunakan arahan format di mana dia punya arahan dia adalah format, kemudian kita akan letakkan nama pemboleh ubah. Okey, nama pemboleh ubah diikuti dengan tanda. Okey, diikuti dengan tanda ni saya besarkan sikit. Okey, arahan dia mesti ada format, okey, kemudian tanda kurungan pemboleh ubah, maksudnya nama pemboleh ubah yang kita nak kita bundarkan dia. Okey. Kemudian tanda koma, pembuka kata .nf. Okey, .nf. Ini dia punya formula dia lah. Okey, formula dia. Okey, di mana awak kena tahu bahawa N. N adalah mewakili bilangan tempat perpuluhan. N yang ni N adalah mewakili bilangan tempat perpuluhan.
Manakala F adalah mewakili data type. Jenis data. Okay, jenis data yang akan dipaparkan. Okay, maksudnya biasanya jawapan yang akan dipaparkan adalah dalam bentuk string lah. Okay, sebagai contoh macam ni lah. Okay, sebagai contoh, kita nak mengira purata 2 nombor. Nanti kalau katakan kita nak mengira purata 2 nombor. Okay, contoh macam ni Okay, buat contoh lain sekejap Saya tutup dulu. Okay, ini pun saya tutup. Saya buka yang baru. Okey, katakan saya buat nombor 1. Sama juga kita minta pengguna masukkan Load. Input. Okay. Ini arahan kita minta pengguna memasukkan nombor. Masukkan nombor pertama. Okay, sebagai contohlah. Okay, kita nak dapatkan purata. Okay, masukkan nombor yang pertama. Next. Buat kat sini lah. Kita kena buat dekat satu lagi. Okey, masukkan nombor pertama. Kemudian kita buat pula yang kedua. Dan okay, nombor 2. So kita minta pengguna masukkan nombor yang kedua. Okay, next. Okay, kita masukkan dia punya formula dia. Purata sama juga dengan nombor 1 tambah dengan nombor 2 dan kita bahagikan dengan 2. Itu formula dia lah. Kita tahulah dia dalam formula matematik kan. Okey, kemudian kita cetak pula. Kita nak paparkan. Jadi bila kita nak paparkan, kita gunakan arahan print. Apa yang kita nak print? Purata 2 nombor ialah apa tadi? Okay, kan? Dia kata tadi apa? Kita akan start dengan pemboleh ubah kan? Okay. Maksudnya kita masukkan pemboleh ubah. Okay, kita letakkan dia punya nama ni. Nama format ni. Okay, letakkan format. Okay, dan kita letakkan nama pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang kita nak bundarkan adalah pemboleh ubah purata. So, kita letakkan purata dekat sini. Purata, koma, okay. Okay, purata, koma diikuti dengan bilangan berapa kita nak letakkan titik perpuluhan. Okay, contoh macam dekat sini katakan kita nak letakkan 2 titik perpuluhan. So, kita letakkanlah dot 2F. Okay, dot 2F dan kita dah selesai. So, ini arahan dia. Okay, kita save dulu. Kita save, tengok macam mana dia punya hasil dia. Okay. Okay, ini kita nak bagi nama apa Okay, titik perpuluhan. Malah saya dah buat sebenarnya, tapi tak saya tunjuk dekat awak juga. Okay, titik perpuluhan. So, kita tengok hasil dia. Alamak. Nombor 2. Kenapa dia kata invalid syntax Awak dia tak jadi. Bila saya tunjuk kat awak dia tak jadi Kenapa bila saya nak tunjuk dekat awak dia tak jadi? Saya pun pelik lah. Okey, nombor 2.
masalah dia terjadi Valid syntax. Aduh, hai, kenapa dia tak jadi pula ni? Buat dia tak jadi pula ni. Saya cuba open sekejap. Saya cuba cari file lain sekejap. Kenapa dia tak jadi Malas saya buat cari cantik je. Ini mana? Okey, saya ambil yang contoh yang ni lah. Senang ya. Sana tu dah tak jadi pula. Okey. Okey, so dekat sini purata nombor. 3 nombor. Katakan saya buat 3 nombor Jadi saya tukarlah dekat sini. Saya letakkan tanda tambah. Dalam kurungan saya nak panggil purata. Purata sebagai untuk saya letakkan dia punya titik perpuluhan. Saya letakkan 2 titik perpuluhan. Okey. Jadi Ctrl S. Macam ni. Boleh depan ni. Tak jadilah saya tunjuk dekat awak ni. Aduh, apa masalah dia pula ni. Okey, sepatutnya dia boleh jadi Sepatutnya dia akan keluar paparan dia. Okey, itu cara yang pertama. Okey, cara yang pertama patutnya dia akan paparkan nombor Sepatutnya dipaparkan nombor. Saya tak tahu kenapa dia tak jadi pula ni. Ada error pula. Tak apa. Saya open balik semula. Lepas tadi titik perpuluhan. Okey, itu cara yang pertama sebenarnya. Okey, ada cara yang kedua. Okey, cara yang kedua. Okey, ini tadi cara yang pertama. Saya buka Okey. Dia ada error pula. Kita gunakan cara ni. Okey, cara yang kedua. Okey, cara yang kedua adalah kita okey, cara yang kedua adalah kita menggunakan round Okey, kita menggunakan round. Okey. Okey, kita cuba buat di mana kita menggunakan fungsi round. Okey, di mana n mewakili bilangan tempat perpuluhan. Okey, dia lebih kurang sama macam yang tadi jugalah. Okey, kita cuba buat. Yang ini pun tak jadi juga. Tak jadi juga, tak tahulah. Okey. Luas sama juga dengan float. Jadi katakan 34.6575. Okay, kemudian kita nak roundkan dia. Print luas. Inilah. Okay. Round. Okay. Luas. Luas maksudnya dia akan rujuk kepada pembuat-buat yang kita nak panggil lah. Okay. 2 merujuk kepada bilangan titik perpuluhan. Okay. So dekat sini kita cuba save dulu. Okay. Titik perpuluhan. 2. Okay. Kita cuba 1.
Sama juga lah. Jadi pula Okay, masa kita tinggal satu sekejap. Okey. Control S. Okey. So kita dapat kat sini ini jadi pula saya gunakan round dia jadi. Okey, maksudnya bila saya gunakan dua titik perpuluhan Okey, kalau contoh kalau katakan saya tak buat apa-apa saya tak gunakan titik perpuluhan. Okey, luas ialah luas. Then saya run. Okey, nampak Ini saya tak menggunakan titik perpuluhan. Dia beza Okey, yang atas ni adalah contoh dua titik perpuluhan. Yang bawah ni adalah hasil saya tak menggunakan titik perpuluhan. Saya cuma panggil sahaja. Dia punya pemboleh ubah luas. Okey, kalau saya tukar kepada 3 titik perpuluhan. So saya gunakan round. Okey, luas. Okey, kemudian saya letakkan 3. 3 maksudnya rujuk kepada 3 titik perpuluhan. 3 titik perpuluhan. So, apa yang saya dapat? Nampak kan? Ada beza kan? Dia ada beza dia. Okey, contoh yang ini pertama dia 2 titik perpuluhan. Yang kedua ni dia tidak ada titik perpuluhan. Bila tidak ada titik perpuluhan maksudnya dia akan panggil yang asal lah. Dia akan keluarkan balik semula 34.6575. Okey, manakala yang ini adalah untuk 3 titik perpuluhan. Okey, nampak Okey, 34.6557. Okey, saya nak cuba juga kaedah yang pertama tadi. Yang tak jadi menggunakan format Okey, saya cuba manipulate dekat sini. Okey, kita cuba manipulate dekat sini. Okey. Ialah cuma dengan format luas. Okey, dekat sini adalah luas. Okey, saya ubah 2.2. Saya tukar F 1, 2, ada 2 titik perpuluhan. Okey. Saya cuba save. Saya run. Okey, dia jadi pula dekat sini. Okey, dekat sini dia jadi pula Okey. Saya tunjuk contoh Ini kalau katakan 2 titik perpuluhan. Okey, kalau katakan saya ubah dekat atas ni, saya nak panjang sikit lah. 4587. Okey, saya cuba save balik semula. Saya run balik semula. Dia samalah. Bila 2 titik perpuluhan. Untuk yang pertama ni. Okey, untuk 2 titik perpuluhan, ini dia punya input dia. Dia punya output dia. Kalau saya tukar dekat atas ni jadi 3 titik perpuluhan. Bila 3 titik perpuluhan, nampak 34.6545. Sebab dia 3 titik perpuluhan, so yang 4 ni dia jadi 5. Kalau 2 titik perpuluhan, dia cuma baca sampai 34.65. Okey, kalau katakan kita tak letakkan sebarang titik perpuluhan kan. Okey, sama juga macam round tadi, kita tak letakkan sebarang titik perpuluhan. Kita cuma paparkan luar saja. Sama jugalah. Dia cuma keluar seperti itu saja. Maksudnya dia akan keluarkan semua sekali. So boleh tengok contoh dia. Yang pertama ni 2 titik perpuluhan. Yang kedua 3 titik perpuluhan. Yang ketiga adalah menggunakan dia tak menggunakan titik perpuluhan lah. Okey, maksudnya ada 2 kaedah macam mana kita nak tulis jawapan yang melibatkan titik perpuluhan. Okey, ada 2 kaedah. Sama ada menggunakan kaedah format
Ataupun yang kedua kita menggunakan kaedah round. Ada dua ni. Okay, yang ini yang pertama tadi gunakan format. Yang ini kita gunakan kaedah round. Okay, dua-dua dia dapat jawapan. Dua-dua dapat jawapan yang lebih kurang sama kan. Okay, jadi boleh tengok tadi perbezaan dia. Okay, so sekarang ni kita cuba tengok contoh Kita cuba tengok contoh meminta pengguna untuk apa ni? Untuk memasukkan jejari dan komputer akan mengira luas bulatan. Di mana kita akan menganggap pi sebagai 3.142. Okey, kemudian kita akan paparkan jawapan dalam 2 titik perpuluhan. Jadi macam mana cara kita nak selesaikan masalah matematik seperti ini? Okey, macam mana cara kita nak selesaikan soalan matematik seperti ini, lebih kurang macam yang saya pernah tunjukkan pada awak. Okay. So, sama macam contoh yang tadi jugalah. Okay, pertama sekali kita kena beri arahan kepada pengguna. Okay, maksudnya kita minta dia masukkan nilai pemboleh ubah. Okay, kita minta pengguna untuk memasukkan nilai pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah yang pertama yang kita ada adalah pi lah. Okay, nilai pi kita umpulkan nilai dia sama juga dengan 3.142. Okay, itu memang dia punya nilai yang tak akan berubah. Okay, kemudian kita minta pengguna untuk memasukkan jejari. Kita minta pengguna untuk memasukkan jejari. Jadi kita kena pilih satu nama pemboleh ubah yang sesuai. Okey, pemboleh ubah yang sesuai adalah jejari lah. Sebab kita nak minta dia masukkan jejari, jadi kita kena namakan jejari. Jangan namakan yang lain pula. Kan? Jejari. Okey, so biasanya jejari dalam bentuk integer kan? Okey, integer. Dan kita minta dia masukkan nilai, arahan dia adalah input. Okay, dekat sini arahan dia masukkan nilai jejari. Jadi ini arahan untuk pengguna memasukkan nilai jejari. Next. Okay, sebab kita nak mengira luas bulatan. Okay, so the next one kita kena masukkan dia punya formula lah. Luas bulatan. Apa formula dia? Sama juga dengan pi darab jejari darab jejari. Okay, pi darab jejari darab jejari. Okey, ini yang kedua. Yang ini adalah dia punya formula untuk kita mengira luas bulatan. Okey, kemudian langkah yang ketiga dia kata apa? Paparkan jawapan dalam 2 titik perpuluhan. Jadi maksudnya kita nak jawapan tu mesti dipaparkan dalam 2 titik perpuluhan. Maksudnya kita kena cetak lah. Okey, bila nak cetak kita kena gunakan arahan print. Okey, apa yang kita nak cetak? Kita nak cetak luas bulatan ialah ialah apa dia? So kita akan boleh guna. Kita boleh guna salah satu kaedah lah. Salah satu kaedah kita nak paparkan dia punya jawapan dalam 2 titik perpuluhan. Dalam 2 titik perpuluhan. Maksudnya kita kena kita kena tambah dengan format RMAT. Format apa dia tadi tu? Luas. Kita kena panggil nama pemboleh ubah yang kita nak jadikan dia sebagai apa tu? Sebagai titik perpuluhan dalam 2 titik perpuluhan. Luas bulatan. Luas bulatan. Berapa yang dia punya ni? Dia punya
Saya tengok balik semula. Okey, luas bulatan. Okey, luas bulatan, koma. Saya diikuti dengan tanda titik 2 F. Okey. Then tutup. Ada berapa pembuka? 1, 2. So ada 2 tutup lah. Okey, so kita save. Okey, and then kita run. Jadi tak ya. Okey. Contoh kalau katakan saya masukkan nilai jejari. Okey, jejari katakan saya masukkan 8. Okey. Automatik dia akan baca 201.09 sebab saya nak 2 titik perpuluhan. Okey, cuba saya tukar. Saya tukar jadi 3. Okey, saya save, saya run. Okey. Saya masukkan jejari yang sama ya. Jejari yang sama iaitu 8. So saya dapat 201.088. Okey, itu kalau katakan saya nak dia paparkan dalam 3 titik perpuluhan. Okey, awak boleh tengok beza dia Okey, kalau tanpa titik perpuluhan. Okey, tanpa titik perpuluhan. Macam ni sajalah. Saya akan keluarkan. Okey, saya masukkan 8 juga jejari. So, itulah jawapan dia. 201.088. Okey, so awak boleh tengok beza dia. Okey, disebabkan dia nak paparkan dalam 2 titik perpuluhan. So, dekat sini awak kena buatlah. Okey, dalam 2 titik perpuluhan. Okey. Okey, jelas tak dekat sini? Jelas tak? Jelas. Nanti nak kena buat tau. Nak kena tengok, jangan tengok saja tapi nanti awak kena buat. Okey, kalau tadi saya gunakan format. Kan? Tadi saya gunakan format, sekarang ni saya cuba gunakan round pula. Bila nak gunakan round, so arahan dia adalah R-O-U-N-D. Round, kita panggil mana pembeli ubah yang kita nak roundkan adalah luas bulatan. Okey, berapa titik perpuluhan? 2 titik perpuluhan, so kita letakkan macam tu lah. Okey, kita save dan kita semak, run. Okey, katakan 8 tadi. Dapatlah 2 titik perpuluhan. Sama tak dengan yang tadi yang contoh yang pertama tadi saya gunakan format. Yang ini saya gunakan arahan round. Kita dapat jawapan yang sama. Kan? Okey, kita dapat jawapan yang sama. Okey, so ini adalah contoh bagaimana kita boleh menggunakan arahan. Okey, arahan dalam Python untuk menghasilkan jawapan matematik yang melibatkan titik perpuluhan. Okey, boleh faham ya? Boleh ya? Boleh kelas? Saya tak dengar pun. Okey, cikgu Python untuk dalam komputer. Okey. Okey, untuk Nadira dengan yang lain-lain. Nadira tanya tadi, dia kata apa tadi? Python dalam komputer. Python dalam komputer maksudnya Python yang ini lah. Yang macam saya punya ni Awak kena download Python 365 ni. Okey, kalau saya buka dekat sini kan. Okey, kalau saya punya dekat dalam komputer saya ni, awak boleh tengok juga. Sangat ni. Sekejap Okey, saya pergi kat tepi sini, kita tengok yang ada Python ni. Okey, tengok dekat Python P mana P? Ni. 3.6 ni. Dia mesti ada ni. IDLE Python 3.664 bit. Awak mesti ada yang ni. Dia mesti ada perkataan IDLE. Baru boleh guna. Kalau awak salah download, maksudnya awak tak boleh nak guna lah. Dia mesti menggunakan Python IDLE. Okey? Boleh Nadira? Jelas Boleh cikgu. Okey, so itu tentang cara macam mana kita nak memanipulasi arahan dalam kod Python supaya mudahlah kita nak mengenal pasti untuk mengetahui apa dia punya kelebihan dia, penggunaan dia bila kita menaik kod segmen dalam atur cara. Okey, so kita dah habis 3.1.3. Okey, sekarang ni saya akan terangkan masuk kepada 3.1.4.
Okay, boleh nampak Boleh nampak kelas? Boleh. Okey, mengesan dan membaiki ralat pada segmen kod atau cara. Okey, yang ini saya pergi laju sikit lah. Okey, so kalau awak tengok dekat sini, okey, ralat dalam atur cara ada 3. Okey, kita dah pernah belajar sebelum ni dalam tingkatan 1. Okey, ada 3 ralat dalam atur cara, iaitu yang pertama sekali ralat sintaks, ralat logik dan juga ralat masa larian. Okey, awak cuma tahu saja sebelum ni kan? Okey, tapi awak tak dapat tengok yang sebenarnya bila berlaku dalam atur cara. So hari ni kita akan tengok dengan lebih detail lagi apa yang dikatakan sebagai ralat sintaks, ralat logik dan juga ralat masa larian. Okey, kita pergi yang pertama sekali. Apa yang dikatakan sebagai ralat sintaks? Okey, ralat sintaks adalah ralat yang terjadi apabila pengatur cara komputer tidak mematuhi sintaks bahasa pengaturcaraan yang dipilih. Maksudnya dia tak menggunakan sintaks yang betul. Okey, sebenarnya ada banyak kesalahan sintaks yang boleh berlaku bila kita menggunakan ataupun kita menaip kod segmen dalam atur cara. Okey, sebagai contoh dekat sini saya ada beberapa contoh. Yang pertama sekali, Python keyword tidak dieja dengan betul. Okey, Python keyword tidak dieja dengan betul. Okey, dekat sini saya akan tunjuk. Kita boleh tengok secara langsung lah macam mana yang dikatakan sebagai ralat sintaks. Okey, saya run satu supaya kita boleh tengok sama-sama Alamak. Okey. Dia kata apa? Pernyataan if ditype dengan IFX. Okey, sebagai contoh Okey, dekat sini IF. Okey, katakan saya kata X. Sama juga dengan 70. Okey, if IFX mark lebih daripada 50. Okey. So dekat sini dia akan keluar ralat. Okay, nampak tak? Okay. Kelebihan untuk ralat sintaks ni biasanya bila berlaku ralat dia akan beritahu. Dia akan beritahu syntax error, maksudnya invalid syntax. Okay. So dekat sini, dekat situlah kesalahan dia. Okay. Maksudnya dia ada berlaku kesalahan. So bila saya tukarkan balik semula, if mark lebih daripada 50. So dekat sini dia tak ada error. Dia tidak ada error. Dan awak boleh tengok juga dekat sini beza yang pertama dengan yang kedua. Okey, beza kalau katakan dia punya sintaks tu betul, perkataan if tu dia akan color dia warna lain, warna orange kan? Okey, tapi bila ada ralat dia tak ada bertukar warna. Dekat situ dia ada ni lah, maksudnya ada kelebihan lah. Okey, contoh yang kedua di mana berlakunya ralat adalah, okey, contoh adalah penggunaan huruf besar pada keyword. Contoh ni. While X lebih besar daripada 5. Nampak? Pun sama juga. Dia kata apa? Syntax error, expected and indented block. Okey, maksudnya penggunaan dia dah merahkan dah dekat situ kan. Okey, tapi bila kita betulkan while, nampak tak? Bila saya gunakan saja huruf kecil kan, kalau tadi kan huruf besar kan dia warna hitam saja, tapi bila saya gunakan huruf kecil, automatik dia dah bertukar color jadi warna kuning tu. Kuning ke warna orange tu kan. Okey, while X lebih besar daripada 5. So bila saya tekan enter dia tak ada masalah, tak ada keluar ralat. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua adalah B, tertinggal simbol colon pada if, pada else, pada for, pada while ataupun pada def. Contoh contoh kalau katakanlah macam yang tadi kan. Okey, while tu dah betul dah. Okey, contoh kalau katakanlah saya type WHILE while X lebih besar daripada 5. Okey. Saya tekan enter.
Dia keluar error. Kenapa error? Okey, dia kata expected and indented block. Okey, dekat sini dia kata bila kita tertinggal perkataan colon pada if, else, for, while ataupun def, dia akan keluar error. Okey, jadi sepatutnya bila kita menggunakan perkataan while, dia mesti berakhir dengan semi, dengan tanda colon macam ni kan. Yang tadi saya buat mula-mula tadi dia tak ada error kan. Okey, tapi bila saya tertinggal colon, automatik dia akan berlaku ralat. Okey, dia akan berlaku ralat. Okey. Contoh yang seterusnya yang C dia kata adalah operator perbandingan tidak digunakan dengan betul. Kan? Contoh if nombor sama dengan 5. Sebab bila if kan mesti berakhir dengan colon kan? Okey, masih lagi ralat. Dia kata kat sini syntax error, invalid syntax. Dia tunjuk dekat mana berlaku ralat. Pada tanda sama tu. So saya betulkanlah, kita betulkanlah. If nombor sama dengan 5. Okey. Nampak? Tak keluar ralat. Kan? Tapi bila kita tertinggal satu tanda sama tu, dia keluar ralat tadi. Okey, itu yang C. Okey, sekarang kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga adalah dia kata tertinggal simbol double quote. Okey, kita tinggal double quote pun dia akan keluar ralat. P-R-I-N-T. Sorry. I-N-T, print. Okey. Katakan ini buku saya. Buku saya. Katakan saya ni. Okey, nampak? Bila saya tekan enter dia kata apa? Expected and indented block. Okey, maksudnya ada kesalahan lah. Ada kesalahan pada coding yang saya type. Okey, bila saya betulkan print ini buku saya. Kita letakkan tanda simbol dan enter. Nampak? Dia tak ada ralat. Jadi betul lah. Okey, kesalahan yang saya lakukan tadi adalah pada double quote tadi. Okey, maksudnya bila ada buka double quote dekat awal ni, dia mesti ada penutup dia. Tapi contoh yang saya buat tadi ni kan, saya ada buka double quote tapi saya tak ada tutup double quote. Okey, jadi sebab itu berlakunya syntax error. Okey, maksudnya expected and indented block. Okey, dia cuma beritahu saja expected and indented block, tapi awak kena tahulah, kena cari dekat mana nak betulkan kesalahan tu. Okey, itu yang ke D. Okey, seterusnya kita tengok apa lagi yang dikatakan sebagai ralat sintaks. Okey, seterusnya adalah blok atau cara yang menggunakan indent yang salah. Okey, maksudnya dekat dalam Python ni dia ada kelebihan dia sendiri. Okey, maksudnya dia ada kalau macam kita susunan tu kan, indent maksudnya susunan. Okey, contoh macam contoh satu ni kan, saya print hello. Okey, hello. Kemudian, okey, dia keluar hello kan, tapi bila saya letakkan indent dia ke dalam print howdy. Print howdy, dia keluar error. Kenapa dia keluar error? Kita tak boleh letakkan indent tu sebelah dalam. Okey, kita tak boleh letakkan indent dia sebelah dalam. Kita kena letakkan dia sebelah tepi dia. Maksudnya semua sekali dia susunan dekat sebelah tepi baru dia tak keluar error. Okey, untuk contoh 2 dengan contoh 3 tu nanti awak boleh cuba buat lah. Okey, awak boleh cuba tengok di mana berlakunya ralat. Okey, tapi kalau contoh kalau saya buat print hello, H-E-L-L-O, dia akan print hello. Sebab dia punya kedudukan indent tu berada pada indent yang betul. Okey, dia berada pada indent yang betul. Mana saya punya ni? Okey, kejap. Okey,
dia berada pada indent yang betul. Jadi dia keluarlah jawapan yang betul. Tapi kalau dia berada pada indent yang tak betul, dia akan beritahu unexpected indent. Okay, cuma dekat sini mungkin dia tak nampak sangat dia punya kesilapan. Saya cuba buka file, new. Okay, print HELLO. Okay. Kemudian dekat sini saya tolak dia ke sebelah dalam sikit print Audi, HOW. Okay. Saya cuba save sebagai okay, tugasan dia dekat sini Python. Saya namakan sebagai tugasan ralat. Okay, ralat syntax. Okay, saya cuba run. Nampak tak? Kan? Itu maksudnya berlakunya error. Dia cuma tunjukkan apa ni unexpected indent, kemudian dia tunjukkan dekat mana ralat tu. Warna merah tu kan? Okay. Bila kita betulkan, contoh saya betulkan, saya save, saya run balik semula, baru betul. Nampak kan? Okay, tapi kalau tadi masa mula-mula, bila saya letakkan di sebelah dalam, saya letakkan indent di sebelah dalam, okay, kita cuba run balik semula. Okay, dia ada ralat. So dia dah beritahu dekat mana ralat tu, dia tunjukkan dah. Bila dah tunjukkan, jadi kita tahulah, oh dekat situ kesalahan. Bila dah tahu kesalahan, kita betulkan. Bila kita betulkan, okey, nampak dah tak ada ralat. Itu contoh yang pertama. Okey, kalau contoh yang kedua adalah dekat sini dia kata apa? If markah lebih daripada 50. Katakan saya tulis print. Lulus. Kemudian bawah ni saya tulis print anda layak. Okay, so saya salin balik semula apa yang ada dekat sini kan. Okay, cuba kita run. Okay, saya save dan kita run. Okay, so dekat sini dia beritahu apa kesalahan dia. Okay, name marker is not defined. Okay, name marker is not defined. Okay, pertama sekali tak apalah. Okay, markah kita define dulu. Markah sama juga dengan 50. Okay, anda layak. Okay, so dekat situ ada dia beritahu dekat mana kesalahan tu. Okay, anda layak. Okay. Okay, seterusnya yang ketiga, contoh yang ketiga nanti boleh buatlah. Okay, if markah lebih 50, print lulus, print layak. Okay, contoh yang menunjukkan berlakunya ralat syntax. Okay, itu yang ke E. Okay, yang kemudian sekali adalah bilangan kurungan tidak sama. Okay, bilangan kurungan tidak sama. Okay, bagaimana berlakunya ralat apabila bilangan kurungan tidak sama? Okay, contoh macam ni lah. Okay. Okay, print. Okay, markah anda ialah tambah dengan str markah. Saya kena ni lah dulu, saya kena beritahu markah dia berapa kat sini. Sekejap
markah sama juga dengan 60. Okey. Contoh saya run. Okey. Sebagai CTH. Okay. Saya simpan dulu dengan nama contoh dengan nama contoh. Form 2. Okey, dah ada nama pula Sekejap. Saya cuba. Okey. Markah ralat sinteks Contoh bila saya run. Okey. Dia beritahu apa? Okey, unexpected EOF while parsing. Okey, itu dia punya ni lah, ralat sinteks dia lah. Okey, jadi dia beritahu dekat mana. So kita bila dia dah beritahu dekat sini unexpected EOF, awak kena pergi check satu-satu. So dekat sini tengoklah line mana. Okey, dia beritahu dekat mana baris yang berlakunya ralat yang hampir dengan ralat lah. Okey, so kita akan tengok pada baris yang kedua. Markah, tanda pembuka, okey, kemudian pembuka ada satu tapi penutup tak ada dekat sini kan. So kita betulkanlah dekat situ. Okey. So kita betulkan dekat situ. Okay, and then kita cuba okay, send balik semula dan kita run. Baru dia keluarkan betul. Kan? Kalau tadi dia punya bilangan dia tak sama. Sepatutnya bila katakan pembuka ada satu, ada dua, so mesti ada lagi satu penutup. Baru tak keluar error. Yang tadi keluar error sebab dia tak ada penutup. Nampak tak? Saya tunjukkan balik semula. Kenapa berlakunya ralat. Tapi bila kita dah betulkan, kita letakkan satu lagi penutup. Kita run balik semula. Sorry. Kita run balik semula. Saya letak Saya letak di sini barulah tak ada ralat. Okay. So boleh nampak kan? Okay, kemudian yang terakhir untuk ralat sinteks adalah dia kata apa? Menggunakan Python keyword sebagai pemboleh ubah. Contoh kelas sama juga dengan apa nama dia? Dua kemboja. Okay. Kemudian kita kata kita nak print kelas. Print katakan kelas. Kita nak keluarkan nama kelas. Okay, kita save, kita run. Tak boleh. Okay, kita tak boleh. Invalid syntax. Okay, sebab nama kelas tu adalah nama yang dalam Python. Kita tak boleh. Okay, tapi kalau katakan kita tukarkan jadi kelas. Okay. Baru dari keluar. Sebab nama kelas tu, okay, tadi yang kelas yang pertama tadi kita tak boleh sebab kelas itu adalah nama dalam keyword Python. Sebab tu dia ada keluar ralat. Tapi bila kita tukarkan nama pemboleh ubah. Okay, nama pemboleh ubah, kelas yang dekat sini sebagai kelas. Okay, dua kemboja, kemudian kita nak cetak kelas, baru dia keluar dua kemboja. Tapi kalau tadi, kalau tadi saya gunakan nama kelas, even dekat sini pun dah boleh tengok dah. Okay, bila warna kuning itu merujuk kepada pemboleh ubah, merujuk kepada keyword Python. Okay, sebab tu dia tak boleh paparkan. Sebab kelas itu adalah keyword Python. Dia cuma keluarkan invalid syntax. Okay, bila keluar invalid syntax ini awak kena tengoklah dekat mana kesalahan. Memang dia tak tunjuk pada kelas pada ralat tersebut, tapi yang dekat lah. Okay, yang paling hampir. Okay, so that's why awak kena tengok satu demi satu. Okay, itu tentang ralat syntax.
Okey, selain daripada ralat sintaks, kita juga ada ralat masa larian. Ralat masa larian iaitu yang pertama sekali adalah menggunakan ralat masa larian adalah ralat yang terjadi semasa pelaksanaan atur cara. Masa mula-mula atur cara itu kita nak runkan dia. Okey, sebagai contoh dekat sini X sama juga dengan Y tambah 3. Okey, kita cuba run. Kenapa berlakunya ralat? Dekat sini dia keluarkan ralat kan? Okey, dia kata apa? Y is not defined. Sebab kita tak declarekan Y tu apa. Kita tak letakkan dia punya pemboleh ubah tu apa. Okey, kita tak namakan dia tu apa. Okey, sebab Y itu adalah nombor yang kita tak boleh tambahkan Y tambah dengan 3 sebab tu Y adalah dalam bentuk string. 3 dalam bentuk integer. Kita tak boleh tambah secara direct. So kita kena define dulu Y itu apa dia. Okey, itu yang pertama. Okey, kemudian yang kedua adalah kerana kesilapan apa? Tersalah eja pemboleh ubah. Contoh kan, counter sama juga dengan kosong. Okey, kemudian kita kata print. Okey, hello. Okey, print hello. Okay, next. Counter. Kenapa ni saya punya? Okay, counter sama juga dengan counter tambah 1. Kita cuba run. Okay. Kemudian dia kata apa? Counter is not defined. Sama juga. Dia kata counter dia tak kenal counter tu apa. Sebab yang kita definekan counter dekat atas ni huruf kecil. Tapi tiba-tiba dekat bawah ni huruf besar pula. Kan? Okay, jadi kita kena betulkan dekat sini. Okay, C huruf kecil. Kita cuba run balik semula. Barulah dapat jawapan dia. Nampak tak? Kan? Okay, itu yang kedua. Okey, yang ketiga dekat sini dia kata apa? Menggunakan jenis data yang salah semasa mencantumkan 2 string. Ini kita dah belajar minggu sebelum ni. Kan? Kita dah belajar minggu sebelum ni. Okey, menggunakan jenis data yang salah semasa mencantumkan 2 string. Okey. Okey, sebagai contoh, markah sama juga dengan 67. Okey, kemudian kita nak print markah. Print print markah anda ialah ialah kita terus cantumkan markah pula. Tambah dengan markah. Dekat sini pun berlakunya ralat. Dekat sini dia beritahu kat sini kan. Dia kata apa? Type error. Markah anda ialah markah. Dekat mana dia kata? Pada line nombor 2. Line nombor 2 yang dekat sinilah. Line nombor 2 kat sinilah kesalahan tu. Kan? Kemudian apa kesalahan dia? Type error must be string, non-integer. Sebab dekat sini markah adalah integer, 67 kan nombor. Tapi kita nak gabungkan integer dengan string sebab markah anda ialah dalam bentuk string. Sebab tu kita kena jadikan dia sebagai string, kita kena tambah arahan string kepada markah supaya dia boleh paparkan. Bila kita buat arahan macam ni, barulah dia keluar markah anda ialah 67. Sebab kita dah betulkan tadi dah. Maksudnya kita nak paparkan dia dalam bentuk string kan. Kita akan panggil markah ini dalam bentuk string. Kalau kita tak letak string tadi, macam tadi kan. Bila kita tak letak string, dia akan jadi error. Dia akan jadi error. Tapi bila kita tambahkan dengan string, kita jadikan markah sebagai string. Jadi dah tak adalah error. Error tu dah tak
ada sebab kita dah baiki dia. Okey, itu adalah contoh ralat masa larian. Okey, yang terakhir bagi ralat masa larian adalah membahagi nombor dengan kosong. Okey, kalau katakan awak tekan kalkulator pun tak akan dapat jawapan. Kalau katakan nombor 1 sama juga dengan 6. Nombor 2 sama juga dengan kosong. Okey, katakan jawapan sama juga dengan nombor 1 bahagi dengan nombor 2. Okey, print. Jawapan. Okey. Bila kita run, kita akan dapat error. Nampak tak? Kenapa? Sebab kita bahagikan nombor kepada kosong. Sebab kan nombor 1 sama dengan 6 kan? Nombor 1 nilai dia adalah 6, nombor 2 nilai dia adalah kosong. Okey, kemudian kita buat calculation dia. Jawapan adalah nombor 1 dengan nombor 2. Kita tahu nombor 1 dah ada nombor 6, nombor 2 adalah nombor kosong. Bila kita buat dia punya pengiraan, dia tak akan dapat jawapan. Okay, so dekat sini dia kata apa? Okay, zero division error, division by zero. Maksudnya kita tak boleh bahagikan nombor dengan kosong. Bila kita bagikan sebarang nombor dengan kosong, memang tak akan dapat jawapan. So itu adalah salah satu contoh di mana berlakunya ralat masa larian. Okay, jadi kita kena ubahlah, tak bolehlah. Tak bolehlah nombor 2 ni kosong. Tukarlah nombor 2 ni kepada 3 ke. Kan? Okay, jadi bila kita save, kita print balik semula, dapatlah jawapan. 6 bagi dengan 3 sama dengan 2. Okay, itu adalah contoh bagi ralat masa larian. Okay, kita ada satu lagi. Okay, satu lagi adalah ralat logik. Okay, ralat logik Okey, ralat logik adalah ralat yang berlaku apabila pengaturcara memasukkan formula yang salah. Okey. Okey, tetapi untuk ralat logik ni dia lain sikit. Dia tak sama macam ralat masa larian dengan ralat sintaks. Di mana kalau ralat sintaks dan juga ralat masa larian, bila awak run, bila berlaku ralat dia akan keluar dia punya paparan kan. Dia akan beritahu dekat mana kesalahan tu berlaku. Tapi untuk ralat logik ni dia special sikit. Dia suruh kita buat kerja lebih sikit. Okey, sebab tidak ada sebarang mesej ralat akan dipaparkan. Okey, tetapi output yang diperolehi adalah salah ataupun tidak seperti yang dikehendaki. Okey, dan ini berlaku terutamanya dalam pengiraan yang melibatkan operasi matematik lah. Okey, operasi aritmetik, logik ataupun perbandingan. Okey, jadi kerja dia kena lebih sikit lah untuk pengaturcara di mana dia kena tengok. Okey, satu demi satu, okey, jawapan tu betul ataupun tidak. Okey, dan dia kena pastikan bahawa formula yang digunakan itu adalah betul. Okey, supaya ralat tidak berlaku. Okey, contoh macam ni. Okey, diberi A sama juga dengan 7. Contoh kat sini. A sama dengan 7. A sama dengan 2, sorry. A sama dengan 2. Contoh saya buat semula lah. Okey, contoh ni sikit je lagi ni. Okey, katakan A nilai dia sama dengan 2. B sama dengan 7. C sama juga dengan 3. Okey. Purata sama juga dengan A tambah dengan B tambah dengan C bahagi dengan 3. Okey, katakan kita nak print purata. Okey, apa kita dapat? Dapat 10 ke? Dapat 10 ke jawapan dia? Betul ke? Sekejap, saya cuba buat dekat dalam ni. Macam okey, A sama dengan 2, B sama dengan 7, C
C sama dengan 3 purata. Sama juga dengan A tambah B tambah C bahagi dengan 3. Kemudian kita nak cetak purata. Okey, kita save. Okey, sekejap Kita save, simpan dekat dalam form tu. Right, 4. Okey. Kita cuba run. Betul ke? 2 campur dengan 3 campur dengan 7 bahagi dengan 3 jawapan dia 10. Betul ke salah ni? Cuba kira. Betul ke salah? Betul ke salah? 2 campur dengan 3 campur dengan 7 bagi 3 jawapan dia 10. Betul ke salah? Siapa boleh tolong saya? Betul ke salah ni? Salah. Sepatutnya jawapan dia berapa? 7.3. Okey, dekat mana kesalahan tu? Dekat mana kesalahan tu? Kalau belajar matematik, dekat mana kesalahan tu? Dia kena buat bracket. Kena buat bracket kan. Tapi kalau kita tengok, kalau katakan jenis yang kita tak details kan, kita tengok ada jawapan, ada soalan, ada jawapan. Betul lah kan? Betul tak? Selalu je kalau orang yang dia tak fikir sangat kan. Yang penting dia buat soalan ada jawapan. Tapi kita tak tahu jawapan tu betul ataupun salah. Okey, tapi kalau kita buat satu kerja tu penyelesaian ikut logik matematik, okey, kita semak satu demi satu, jadi kita tahulah kesalahan dia kerana kita tak letakkan tanda kurungan. Kan kita tak letakkan tanda kurungan. Sebab tu jawapan dia lain. Okey, ini kalau kita letakkan tanda kurungan. Apa kita dapat? 4.0. Tapi kalau kita tak letakkan tanda kurungan tadi, jawapan dia adalah 10. Dua-dua menghasilkan jawapan. Kan? Tapi jawapan yang pertama tadi salah sebab kita tak letakkan tanda kurungan. Okey, jawapan kedua yang ikut logik matematik yang betul. Di mana bila kita letakkan tanda kurungan, kita dapat jawapan 4.0. Okey, jelas kan? Boleh faham Okey, sebelum kita habis lagi 3 minit Okey, kita cuba uji minda sikit. Uji minda sikit. Okey, kita ada soalan dekat sini. Okey, senaraikan kesalahan yang terdapat pada atau cara yang berikut. Okey, siapa nak cuba? Yang pertama sekali kita ada satu baris, baris satu, baris dua. Setiap baris tu ada kesilapan dia. Cuba awak detectkan dekat mana berlaku kesilapan tu. Siapa nak cuba baris yang pertama? Saya. Saya siapa? Fatihah. Okey, Fatihah. Yang mana kesilapan Fatihah? Dia tinggal lagi satu bracket. Awak nampak kan? Ada tinggal satu bracket dekat ujung tu. Okey. Jadi dekat sini kita bolehlah letakkan dia punya kesilapan tu. Bulatkan dia. Ini pakai bulat lah, saya pakai bulat ni Sini betul? Betul tak? So dekat situ ada berlakunya kesilapan. Dia punya saya tukarkan colour dah, tak nampak. Kuning. Nampak kan? Dekat sini ada berlaku kesilapan. Kesilapan apa? Tertinggal simbol penutup kurungan. Okey, baris kedua siapa nak cuba? Baris kedua. Apa kesilapan baris kedua tu? Siapa nak cuba baris kedua? Abang-abang, kakak-kakak, siapa nak cuba baris kedua ni? Kenapa saya nak panggil ni? Nadira. Tak ada? Okey, tak ada apa? Tak ada? Simbol apa? Simbol colon ni dia mesti. Okay, sebab tadi yang saya cakap tadi syarat dia bila kita menggunakan if,
while, for, apa lagi? That, itu else, dia mesti berakhir dengan simbol kolom. Dia mesti kena ada simbol kolom. C, saya kontrol V. Saya tengok kat sini. Saya tunjuk awak yang mana kesalahan dia dekat sini. Warna merah tu dah betulkan dah. Yang merah tu saya dah betulkan. Okey, baris yang ketiga, apa lagi kesilapan dia? Apa yang tak ada ni? Apa kesilapan dia? Apa lagi ada kat dalam ni? Sekejap Okey, Hujuan. Kenapa Hujuan? Apa kesilapan dekat sini Hujuan? Pada baris yang ketiga ni. Baris yang ketiga. Baris yang ketiga. Apa masalah dia? Okey, ada dua kesilapan tu pada baris yang ketiga tu ada dua kesilapan kalau awak tengok betul-betul Okey, tak ada tanda penutup yang bracket dekat sini dia tak ada. Okey, betul. Satu lagi. Kalau tengok betul-betul apa lagi yang tak ada dekat sini? Yang pertama tadi, okey, dia cakap tadi betul lah. Okey, dia tak ada simbol apa? Dekat sini dia tertinggal Dia tertinggal tanda penutup. Tu. Alamak, kenapa pula dia ada warna merah dekat sini? Saya tukar sekejap. Yang ni memang warna merah. Dia tak ada tanda. Yang ini dia tak ada tadi. Dia tak ada tanda yang ini kan. Okey, satu lagi apa tak ada? Apa lagi kesilapan dia? Satu lagi. Okey, dia indent dia tak ada indent. Dekat sini patutnya bila kita ada if, kita mesti tolakkan dia ke dalam sikit. Yang baris yang keempat pun sama juga. Okey, dia kena tolak ke dalam sikit. Okey, dan satu lagi kesalahan yang keempat pun sama dengan kesalahan yang ketiga tadi. Okey, dia tak ada penutup dia. Dia tak ada tanda penutup tu kat ujung tu kan. Okey, sepatutnya kena ada ni. Okey, bila ada buka, mesti ada tutup. Dia tak boleh buka je. Okey, sebab tu kalau katakan dia buka tak ada tutup, dia ada error. Okey, dia mesti ada pembuka dan mesti ada penutupnya. Okey. Letakkan warna merah supaya nanti awak boleh tengok dia punya beza dia, mana dia punya kesilapan tu Sekejap, ni saya tukar. Okey, kesilapan dekat sini. Okey. Okey, satu lagi dekat sini tadi dia punya indent tu. Ni pun saya kena highlightkan juga supaya boleh nampak dekat mana. Ada dua lah. Okey, dia akan cover dua-dua sekali ni. Okey, indent. Okey, kemudian baris yang kelima. Apa kesilapan pada baris yang kelima ni? Siapa boleh beritahu baris kelima? Apa dia punya ralat dia? Apa yang tak ada? Pada baris kelima. Siapa nak cuba? Fikri ada Fikri? Fikri Hairi. Ada tak Fikri Hairi? Nama ni ada tapi orang tak tahu ke mana ni. Fikri? Fikri Hairi? 2-3 kali saya panggil. Okey, siapa lagi yang boleh jawab? Dekat untuk yang baris yang kelima, yang else ni. Apa kesilapan dia? Siapa boleh tolong? Fatiha ke Nadira ke? Ataupun Syaza? Apa kesilapan dia? Kita dah 2-3 ni, yang cepat sikit. Okey, kesilapan dia mana? Kita tak boleh tinggalkan tanda kolon. Dia mesti kena ada tanda kolon hujung ni. Kan? Sama juga macam yang mana?
Bukan column, colon. Okay, dia mesti sama macam yang dekat atas ni. Kan? Dia mesti sama ada dengan yang atas. Macam saya cakap tadi, bila if, else, dia mesti ada simbol colon. C-O-L-O-N. Okay, tanda colon. Okay, dan akhir sekali pada baris yang ke-6, apa kesilapan dia pada baris yang ke-6? Siapa boleh cakap? Apa kesilapan pada baris yang ke-6? Pada baris yang ke-6. Okey, dia tertinggal satu perkataan. Okey, sekejap Okey, dia berkait dengan yang kesalahan dekat atas tadi ni. Okey, dia berkait dengan, dekat sini, indent ni. Okey, dia kena tolak ke dalam sikit. Sama macam dekat atas tu. Okey, so dekat sini. So boleh nampak lah. Okey, kita ada 6 kesilapan dekat situ. Okey. Okey. Okey, so kita ada 6 kesilapan dekat sini. So awak boleh tahulah. Okey, pada baris yang pertama, baris yang kedua, baris yang ketiga. Baris ketiga dengan keempat ni dia ada 2 Dia ada 2 ralat. Nampak tak? Pada baris dengan 3, 4 ni ada 2 ralat dia. Okey. Okey, pada baris kelima dan juga pada baris yang ke-6. Okey, so itu adalah antara kesilapan ataupun ralat yang awak boleh kenal pasti dalam segmen kod atur cara. Okey, so ada masalah tak? Boleh faham tak apa yang saya terangkan hari ni? Boleh faham tak kelas? Boleh. Boleh. Slow je nama ni Okey, yang lain macam mana? Yang lain? Boleh faham tak? Boleh. Boleh Okey, so kita ada berapa orang dalam ni? Tak ramai. Okey, tak apa. Ya, untuk hari ni macam biasa saya akan share juga dekat dalam grup dekat dalam grup supaya awak boleh tengok balik semula. Okey, dan jangan lupa latihan yang saya berikan tadi kan. Ada latihan, ada 4 soalan latihan tu awak kena buat. Okey, dan nanti nota ni juga saya akan share dekat dalam grup. Awak boleh salin sebagai latihan lah juga. Supaya awak ingat nota semua sekali. Okey, dan minggu depan barulah saya akan tunjukkan contoh yang ada dekat dalam buku teks. Contoh yang saya tunjukkan sepanjang 2 ataupun 3 minggu ni tak ada dekat dalam buku teks. Okey, sebab itu macam nota tambahan lah. Okey, sebab kalau kita tak buat yang sikit-sikit, pastinya kita takkan dapat cari yang ralat dekat dalam kod yang lebih banyak lagi. Okey, sebab tu saya berikan contoh sikit-sikit. Okey, bagaimana kita nak kenal pasti ralat dalam satu kod segmen. Kita tengok sikit-sikit. Okey, di mana berlakunya ralat, sintaks ke, ralat logik ataupun ralat masa larian. Okey, ada pertanyaan tak? Ada pertanyaan kelas? Tak ada. Okey, kalau tidak ada sebarang masalah, okey, kita akan sambung kelas kita pada